Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab. Tasrif ya, muka surat 125. Muka surat 125. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhuyal ghalil wasim. Ini ada Ustaz Awang Amirul ni. Jadi kalau tuan-tuan yang ini Ustaz bahasa Arab di Malaysia ni, Ustaz Awang Amirul. Kalau tuan-tuan nak belajar boleh juga kontak beliau ni. Masya Allah. La'allakum fis sa'adati was-sihah was-salamah daiman fi kulli hinin wa waqtin. Semoga Ustaz Awang Amirul semoga dalam keadaan sihat selalu, amin. Jadi tuan-tuan semua, InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tasrif muka surat 125. Cumanya sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak pastikan terlebih dahulu adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Suara saya jelas ke tidak ni tuan-tuan? Sebabkan takut saya nanti bila mana saya dah mula kelas, ternyata suara tak begitu jelas. Lepas tu word saya yang saya type dekat sini pun tak begitu nampak mungkin. Boleh tuan-tuan bagi tahu ya. Okey, nampak semua jelas ya. Okey. Baik. Kalau jelas saya akan mulakan. Zan hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Baik tuan-tuan semua. Jadi hari ini tuan-tuan, insyaAllah kita akan belajar faedah wazan, fungsi wazan. Fungsi wazan untuk sekarang ni tuan-tuan, wazan dia adalah af'ala. Sebelum ni kita dah belajar untuk wazan yang 4 huruf ya. Sebelum ni ada wazan fa'ala. Lepas tu sebelum tu ada wazan fa'ala. Sekarang tuan-tuan wazan af'ala. Kenapa kata kerja tu mesti mengikut wazan af'ala? Itu yang kita nak buat hari ni. Kenapa? Apa fungsi dia? Okey, jelas. Syukran. Syukran Ustaz Awang Amirul. Puan Norma, Puan Siti Mazmin, Puan Kaulah. Okey, Masya Allah. Hujan dekat sana ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik tuan-tuan semua, jadi kita akan bincangkan faedah untuk wazan af'ala. Kenapa kata kerja tu dibuat tadi mempunyai wazan af'ala? Apa guna dia? Kita cuba sama-sama ya. Saya akan ambil satu perkataan tuan-tuan. Contoh dekat sini tuan-tuan, perkataan dia adalah akroma. 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 Akroma ni tuan-tuan, kalau nak tengok kata kerja 3 huruf dia, iaitunya karuma. Karuma. Dalam kitab tu ada karoma ataupun karuma boleh. Karoma boleh ataupun karuma ya. Karoma. Karoma maknanya tuan-tuan mulia. Karoma mulia. Lepas tu kita buat dia menjadi wazan akroma. Kita ambil contoh ya. Contoh dia dekat sini, akramtul ustazah. Akramtul ustazah. Ini contoh dia tuan-tuan. Makna dia dekat sini apa ni? Saya memuliakan ustaz.
Saya memuliakan ustaz. Okey tuan-tuan ya. Nanti saya akan jelaskan lah. Nanti insyaAllah saya akan jelaskan. Setakat ni saya nak senaraikan saja dahulu ya. Okey. Saya memuliakan ustaz. Okey. Ni saya semua nak senaraikan saja dulu tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan yang kedua tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar perkataan faqir. Faqirun. Faqir maknanya apa? Faqir maknanya fakir lah. Maknanya kurang apa? Fakir dalam keadaan fakir. Fakir miskin macam tu tuan-tuan. Fakir. Atau dalam bahasa Melayu dia apa ni? Boleh juga fakir. Boleh juga maknanya kadang-kadang juga boleh dekat sini ni maknanya kosong. Kosong boleh juga. Tak punya apa-apa. Fakir. Lepas tu tuan-tuan kita ubah jadi afqara. Afqara. Ataupun juga tuan-tuan kalau saya nak buat dia dekat sini ni contoh tuan-tuan ya. Contoh dekat sini ni saya tak gunakan fakir lah. Ada juga contoh yang lain. Contoh dia yang ni dalam Al-Quran ada. Contoh dia falahun. Falah ni maknanya apa tuan-tuan? Kemenangan, kejayaan. Saya akan ubah menjadi aflaha. Sebab tu tuan-tuan dalam Al-Quran ada qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, telah meraih kemenangan. Siapa? Orang-orang yang beriman. Qad aflaha. Falahun hayya 'alal falah. Falah maknanya kemenangan. Aflaha maknanya nanti kita apakanlah ya. Nanti kita cuba uraikan. Contoh dekat sini tuan-tuan, afqara. Afqaral makan. Maknanya apa? Tempat tu menjadi fakir. Menjadi fakir ni maksudnya apa Ustaz? Tak ada duit ke tempat tu? Bukan. Maksudnya tempat tu menjadi kosong. Tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air, tak ada apa-apalah. Fakir dekat, kalau tempat tu menjadi fakir. Menjadi fakir dekat sini ni maknanya kosong lah. Kosong, tak ada apa-apa dekat sini. Ni ya. Tempat tu menjadi kosong. Kosong ni maksud dia dalam bahasa Melayu dia mungkin kosong lah. Kosong ni macam gersang boleh jugalah. Tak ada apa-apa dekat sana. Tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada apa-apa macam tu tuan-tuan ya. Okey. Kalau dekat sini contoh dia apa Ustaz? Contoh dia dalam Al-Quran sajalah. Qad aflahal mu'minun. Aflahal mu'minun. Dalam Al-Quran ya. Al-mu'minun. Apa maknanya? Orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Saya kecilkan kejap tuan-tuan ya. Orang-orang beriman sungguh, dia pakai sungguh dekat sini ya. Sungguh telah meraih kemenangan. Meraih kemenangan. Okey. Kemenangan. Kalau bahasa saya salah, tuan-tuan boleh perbetulkan lah. Kalau Ustaz ni bahasa Melayu dia salah ni Ustaz. Bukan macam ni bahasa Melayu dia Ustaz. Boleh betulkan ya. Okey. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman telah sungguh orang-orang beriman telah meraih kemenangan. Boleh juga. Okey. Ini ada dua apa tuan-tuan ya. Saya buat dalam satu table saja. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, contoh dia tuan-tuan dekat sini Sobahun maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah sobahun. Maknanya adalah pagi ya, sobah. Lepas tu asbaha. Maknanya apa? Masuk waktu pagi. Contoh dekat sini ni asbaha Khalidun nasyitun. Asbaha Khalidun nasyitun. Tuan-tuan ni asbaha Khalidun nasyitun. Tuan-tuan ni boleh nampak ni pada bab kana wa akhwatuha ataupun akhwat kana. Tuan-tuan boleh nampak ni asbaha ni dalam pada tajuk nahu akhwat kana. Asbaha Khalidun nasyitan. Nasyitan. Maknanya apa? Khalid dalam kitab ni Khalid pada waktu pagi dalam keadaan giat. Boleh. Saya ambil makna yang samalah. Khalid pada waktu pagi
dalam keadaan ataupun bersemangat boleh juga. Khalid bersemangat pada waktu pagi. Khalid bersemangat pada waktu pagi. Itu sajalah ya. Khalid bersemangat pada waktu pagi. Boleh. Bersemangat nasyid ni giat, semangat macam tu ya. Ataupun giat boleh juga. Giat ni macam rajin lah. Nasyid tu rajin. Ataupun Khalid rajin boleh juga. Okey. Macam tu tuan-tuan ya. Ini asbaha, masuk waktu pagi. Tuan-tuan juga boleh nampak tu dalam bentuk yang lainnya. Contoh dia dalam adha. Apa lagi? Amsa. Amsa tu pada waktu petang ya. Adha pada waktu duha boleh. Okey tuan-tuan ya. Ini contoh dia lah tuan-tuan yang kita akan bincangkan sekarang. Waalaikumsalam Puan Kamariah. Okey, kejayaan ya, bukan kemenangan ya. Kejayaan, boleh. Kejayaan boleh. Jadi tuan-tuan saya akan cuba dengan ni dulu. Yang pertama yang ni, yang warna kuning ni. Yang kedua saya nak cuba yang ni nanti insya-Allah. Yang ketiga saya akan cuba yang terakhir ni tuan-tuan. 3 ni saja. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan semua bersedia ke tidak ni? Yang hadir ni. Sebab saya tengok tak ramai sangat sekarang. Bersedia ke tidak ni? Yang tuan-tuan yang sudah hadir. Kalau yang sudah hadir, kalau cakap bersedia, kena jawab sama-sama nanti ya. Kalau saya tanyakan, kena jawab dalam ruang komen ya. Okey, waalaikumsalam Puan Kamariah, Puan Ramlah. Okey. Okey, kita cuba dulu yang warna kuning. Ni. Okey, kita cuba. Okey, ni ayat dia tuan-tuan ya. Saya letak dekat sini lah. Yang ini ni, saya memuliakan Ustaz. Sorry tuan-tuan ya. Saya memuliakan Ustaz. Akramtu al-Ustazah. Maknanya apa? Saya memuliakan Ustaz. Okey. Saya memuliakan Ustaz. Saya kecilkan dulu tuan-tuan ya. Minta maaf tuan-tuan ya. Ambil masa sikit. Okey. Saya memuliakan Ustaz. Ini makna dia ya. Saya memuliakan Ustaz. Dekat sini saya cuba ambil perkataan dengan karomah. Karomah al-Ustazu. Contohlah. Karomah al-Ustazu. Maknanya apa? Ustaz mulia. Maknanya apa? Ustaz mulia. Ustaz tu itu mulia. Inilah ya. Macam ni agak-agaknya tuan-tuan ya. Okey, Ustaz itu telah mulia. Sorry. Pakai masa ya. Telah mulia. Okey, Ustaz itu telah mulia. Dekat sini tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak perbezaan ke tidak? Ayat yang pertama saya bagi warna biru, ayat yang kedua saya bagi warna hijau. Apa yang spesial pada warna hijau ni tuan-tuan? Apa yang spesial? Apa yang ada pada warna hijau yang tak ada pada ayat yang warna biru ni tuan-tuan? Apa yang spesial pada hijau ni? Kalau tuan-tuan tengok dengan elok-elok dekat sini, akramtul ustaz, sini karamat ustaz. Apa yang ada pada hijau tuan-tuan, apa dia? Dan dia tak ada pada yang biru tu. Apa dia? Iaitunya objek dia tuan-tuan. Objek dia tuan-tuan ya. Objek ataupun maf'ulun bih dia. Kalau karoma ni tuan-tuan, ini ni fi'il. Ini ni fi'il apa ni? Ini fi'il yang tak perlu objek, fi'il lazim. Lazim. Ini lazim ni tuan-tuan. Tak ada objek. Tak ada objek ni tuan-tuan. Tapi kalau akrama, ini fi'il muta'addi tuan-tuan ya. Fi'lun muta'addin. Ini fi'il muta'addi ni tuan-tuan. Fi'il muta'addi perlukan objek. Jadi perbezaan dia apa? Yang warna biru ni adalah fi'il lazim,
Yang hijau ni adalah fi'il muta'addi. Itu perbezaannya tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sebab itulah nampak kita dekat sini, akramtul ustazah, sini ada objek ni. Dekat sini tak ada. Itu perbezaan dia tuan-tuan ya. Jadi karoma kalau 3 huruf, dia lazim macam biasa. Tapi akrama maknanya jadi macam mana? Berubah menjadi muta'addi. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia adalah menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Contoh dia tuan-tuan ya. Maka di sini ni tuan-tuan, di sini tuan-tuan dinamakan dengan fungsi dia apa? Litta'diyah. Litta'diyati. Litta'diyah. Macam tu tuan-tuan ya, litta'diyati. Jadi fungsi dia tuan-tuan, perubahan daripada karoma menjadi akroma adalah litta'diyah. Litta'diyah tu apa Ustaz? Merubah fi'il lazim. 3 huruf dia lazim, tak ada objek, menjadi fi'il yang muta'addi, yang perlukan objek. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Jadi asal dia karoma tu tak ada objek pun. Tapi bila mana jadi akroma, dia jadi perlukan objek. Macam tu tuan-tuan. Jadi ini dinamakan dengan fi'il ini dinamakan dengan tujuan dia apa? Litta'diyah, macam tu tuan-tuan. Merubah yang lazim menjadi muta'addi. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Sekejap tuan-tuan ya. Saya nak pastikan adakah karoma ke karuma. Karuma tuan-tuan ya, bukan karoma ya. Saya tengok dalam Al-Ma'ani karuma ya, bukan karoma ya. Dalam kitab silap dia. Karuma tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tukar yang warna hijau tu karuma. Karuma. Bukan karoma ya. Okey, karoma ya. Okey, karuma tuan-tuan. Okey. Jadi maknanya litta'diyah. Minta maaf tuan-tuan, saya nak cek dulu. Okey. Untuk merubah lazim menjadi muta'addi. Betul, terbaik Puan Nurmah. Semua cakap jelas lah. Okey, alhamdulillah. Ini yang pertama tuan-tuan. Contoh lain apa Ustaz? Contoh lain? Boleh. Saya akan ambil contoh dia tuan-tuan. Kita buka sekarang tuan-tuan sama-sama. Buka muka surat 32 tuan-tuan. Muka surat 32. Tuan-tuan cuba buka muka surat 32, buku tasrif. Tuan-tuan dekat sana, cuba ambil perkataan akhraja. Akhraja. Akhraja ni tuan-tuan, kata kerja 3 huruf dia apa tuan-tuan? Akhraja. Kata kerja 3 huruf dia tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Asal dia. Kata kerja 3 huruf dia tuan-tuan. Akhraja. Pada muka surat 32 tuan-tuan terjumpa akhraja. Akhraja ni tuan-tuan, apa kata kerja 3 huruf dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa tuan-tuan? Kalau akhraja ni maknanya mengeluarkan. Apa kata kerja yang 3 huruf dia tuan-tuan? Ni 4 huruf ni akhraja ni. Hamzah, kha, ra dan ja. Jim ya. Betul. Puan Khaulah ni bagi kata dasar dia, boleh juga. Tuan Azizi terbaik, Puan Nurmah terbaik, Puan Nur Fazilah terbaik. Betul, terbaik. Okey, Puan Kamariah, Puan Siti Mazmin, Puan Misalmah terbaik. Okey, terbaik. Masya-Allah, betul. Jadi akhraja tuan-tuan boleh nampak tu pada muka surat 32 kan? Ada akhraja kan? 3 huruf dia tuan-tuan, bentuk semula 3 huruf dia kharaja. Kharaja maknanya apa? Keluar. Keluar ni tuan-tuan tak ada objek pun. Contoh dia lah. Kharajtu, saya keluar. Kharajtu minal masjid. Saya keluar daripada masjid. Tak ada objek dekat sini pun. Kharaja, fi'il madi. Tu, pelaku. Saya keluar. Min, haraf jar. Al-masjidi, isim majur. Tak ada objek tuan-tuan. Tak ada objek dia. Tak ada maf'ulun bih. Tapi kalau tuan-tuan buat akhraja, kalau tuan-tuan buat akhraja, ini barulah ada objek dia tuan-tuan. Contoh tuan-tuan ya,
akhrajtu al-kitab. Saya keluarkan kitab daripada mana? Minal hakibati, daripada beg. Daripada beg ya. Saya keluarkan kitab daripada beg. Jadi akhrajtu al-kitab. Ada objek dia tuan-tuan, ada maf'ulun bih dia. Itu perbezaan dia tuan-tuan. Kalau kharaja tak ada objek dia. Maka perubahan, maka wazan af'ala pada akhraja ni tuan-tuan, fungsi dia, tujuan dia adalah untuk menjadikan yang sebenarnya dia fi'il lazim, tak perlukan objek, keluar saja tak ada objek dia, berubah menjadi mutaaddi. Apa makna dia? Mengeluarkan. Maka dekat sana tu ada objek. Macam tu tuan-tuan ya. Itulah fungsi dia tuan-tuan ya. Saya di luar hari ni, tak ada buku. Saya dengar je. Okey, tak apa. Okey. Oh, betul. Puan Rita ya. Puan Khaulah, Puan Rita. Okey, terbaik. Tadi tuan-tuan semua, jadi fungsi dia untuk yang pertama ni apa? Menjadikan kata kerja lazim yang tak perlu objek atau maf'ulun bih menjadi kata kerja yang perlukan objek. Okey, kita cubalah yang lain tuan-tuan. Yang lain banyak dekat sini ni. Dekat sini contoh dia. Semua Ustaz, bukankah semua 3 huruf boleh ditambahkan dengan alif untuk jadi mutaaddi? Betul. Dan 3 huruf. Kalau dia apa ya? Kalau dia tak, contoh tuan-tuannya saya akan bagilah beberapa ya. Contoh hasuna. Hasuna maknanya apa? Bagus. Kalau kita nak cakap memperbagus, membaguskan, apa jadi dia? Ahsana. Ni contoh dia tuan-tuan. Hasuna bagus. Kalau ahsana, membaguskan. Tambahkan dengan hamzah ya. Lepas tu contoh lagi yang lain tuan-tuan. Contoh lagi yang lain dekat sini ada ba'uda. Ba'uda maknanya apa? Maknanya adalah jauh. Menjauhkan apa jadi dia? Abu'ada. Boleh juga. Dekat sini tuan-tuan ada pada muka surat berapa lagi ni? Ni muka surat 33 tuan-tuan. 33. Halla maknanya halal ya. Halal berubah jadi ahalla, menghalalkan. Menghalalkan. Halla. Ini semua tuan-tuan, hasuna ni ni lazim ni. Ini lazim ni tuan-tuan. Hasuna ni maknanya bagus, lazim, telah bagus, lazim. Ba'uda ni tuan-tuan lazim juga, maknanya apa? Telah jauh. Halal ni pun juga tuan-tuan, ni lazim ni, telah halal. Maknanya semua lazim tuan-tuan, telah halal. Contohlah minuman ni apa? Minuman dia telah halal macam tu. Halal ya, telah halal. Ba'uda ni telah jauh. Telah jauh. Hasuna telah bagus. Itu semua tu tuan-tuan tu lazim, tak ada objek dia lah. Contoh dia hasuna aliyun. Ali telah bagus. Contoh dia khuluqan. Ali telah bagus akhlaknya. Macam tu. Hasuna khuluqu aliyin. Hasuna khuluqu aliyin. Akhlak Ali telah bagus. Macam tu tuan-tuan. Jadi dia tak ada objek dekat sini. Tapi kalau ahsana, maka ada objek dia. Contoh tadi hasuna khuluqu aliyin. Akhlak Ali telah bagus. Tapi kalau pakai ahsana jadi macam mana dia? Ahsana aliyun khuluqahu. Ali membaguskan akhlaknya. Maka dekat sini tuan-tuan, ini ada objek dia. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Macam mana tuan-tuan semua? Boleh jelas tuan-tuan? Ataupun contoh yang lain lah. Ba'uda. Ba'uda telah jauh. Apa yang jauh ya? Ba'uda al-kitabu. Kitab tu jauh, menjadi jauh ya. Menjadi jauh. Ba'udal kitab. Kitab tu menjadi jauh lah. Al-kitabu. Lepas tu saya dekatkan kitab. Aba'atu al-kitaba. Saya mendekatkan kitab. Aba'atu menjauhkan kitab min daripada meja, contoh dia. Min al-maktabi. Macam ni tuan-tuan. Jadi kalau ba'uda ni
ba'udal kitabu, sorry bukan min ya, ya. Anil. Contoh dekat sini saya buat dikit, ba'udal kitabu anil maktab. Okey. Beza dia tuan-tuan apa? Ba'uda ni dia tak ada objek ni. Ba'uda fi'il madi, al-kitabu fa'il dia. Ani haraf jar, al-maktabi isim majrur. Ba'uda tak ada objek tuan-tuan. Maknanya dia lazim. Kalau ab'ada tuan-tuan, ini muta'addi. Dia ada objek. Mana objek dia? Objek dia lah kitab. Saya menjauhkan kitab. Saya menjauhkan kitab daripada meja. Ini lazim, ini muta'addi tuan-tuan ya. Itu lazim dan muta'addi. Macam tu tuan-tuan ya. Okey. Boleh tuan-tuan semua? Okey. Inilah contoh dia lah untuk yang fungsi wazan yang pertama. Okey. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Okey. Lepas tu tuan-tuan, kita cuba lagi yang lain ya. Kita cuba lagi yang lain. Contoh dia dekat sini. Ini yang pertama tadi warna kuning ya. Sekarang kita cuba yang kedua. Yang kedua. Jadi yang pertama ni tuan-tuan ni ta'diyah ya. Sekarang kita cuba yang kedua. Yang kedua. Ini fungsi dia adalah okey, kita cuba tengok tuan-tuan. Saya buat dalam table. Tadi macam mana pola dia table? Okey, macam tu ya. Okey, saya buat dalam table. Okey. Okey. Afqaral makan. Afqaral al-makan. Akfara, sorry, bukan afqara ya. Akfara, sorry tuan-tuan ya. Akfara, sorry. Akfara. Mana sini ni kafir ya. Kafara, qaf, fa dan ra. Maaf tuan-tuan ya, silap sikit ni. Balik baris dia. Qaf, fa dan ra. Okey. Dekat sini pun juga tersilap ni. Akfara. Okey. Okey tuan-tuan ya. Saya ambil saja perkataan yang qad aflahal mu'minun lah. Qad aflahal mu'minun. Okey. Dekat sini tuan-tuan, orang beriman telah meraih kejayaan ataupun telah berjaya, telah menjadi berjaya. Okey. Ataupun telah menjadi orang yang berjaya. Boleh juga meraih kejayaan. Okey. Dekat sini tuan-tuan, kita nampak dekat sini ya. Qad aflahal mu'minun. Aflahal mu'minun. Telah sungguh dekat depan lah. Sungguh orang beriman, tak boleh kat depan ya. Sungguh orang beriman telah meraih kejayaan. Dekat sini tuan-tuan, asal dia adalah falahun. Falahun ni maknanya apa? Berjaya ataupun kemenangan. Berjaya. Lepas tu berubah menjadi aflaha. Aflaha maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sini ni bukan berjaya sini ni. Ini kejayaannya. Kejayaan. Kalau aflaha tuan-tuan apa jadi maknanya? Iaitunya berjaya. Berjaya. Macam tu tuan-tuan ya. Berjaya. Jadi tuan-tuan, aflaha ni maknanya apa? Berjaya. Orang-orang beriman berjaya. Orang-orang beriman telah meraih kejayaan ataupun berjaya. Dekat sini tuan-tuan, fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk menyatakan menjadi. Untuk menyatakan dekat sini ni dalam kitab dia tulis dekat sana tu lisayrurah. Dia bagi dalam kitab lah.
Lisayrurati. Lisayrurah. Lisayrurah tu makna dia apa Ustaz? Maknanya ialah menjadi. Untuk menyatakan menjadi. Jadi qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin menjadi telah orang-orang mukmin sungguh orang-orang mukmin, qad di makna sungguh ya. Kalau ada qad selepas tu fi'il madi itu selalunya makna sungguhlah sebagai taukid. Sungguh orang-orang mukmin telah menjadi berjaya, telah menjadi orang-orang yang berjaya, telah menjadi orang-orang yang berjaya. Jadi sini ni tuan-tuan, sini maknanya apa? Menjadi, aflaha, menjadi. Samalah macam yang tadi tu tuan-tuan, kalau kita buat dekat sini ni, akfara boleh, afqara juga boleh, menjadi fakir boleh juga. Menjadi fakir pun boleh juga tuan-tuan, afqara. Tadi kita buat akfara ya. Afqara pun boleh juga tuan-tuan. Fakirun, fakirun tu maknanya apa? Fakir. Kalau afqara menjadi fakir, boleh juga. Apa lagi ya? Dalam kitab ni ada tak ya? Contoh yang lain bermaknakan menjadi tuan-tuan. Sekejap ya, saya cuba cari. Beruntung atau tadi ya, tadi rasanya tak ada lagi lah contoh yang lain. Mungkin contoh dia sangat sedikit tuan-tuan. Sangat sedikit contoh dia. Kalau tuan-tuan terjumpa contoh yang lain boleh juga. Menangiskan, mengekalkan. Contoh dia ni tak ada ya. Ingin, menjelaskan, membolehkan, menjawab, memindahkan. Menyediakan, menolong, tak ada. Afsalah, mewujudkan, mewajibkan. Okey. Menjatuhkan, menyalakan, memasukkan, meringkas pasang tali. Ni macam ni tuan-tuan. Ni ada ni dekat muka surat muka surat tuan-tuan 37. 37. Tuan-tuan boleh nampak tu muka surat 37. Muka surat tuan-tuan, muka surat 37. Safhah 37. Tuan-tuan boleh tengok. Betul. Tuan Azizi Aflasa, betul. Terbaik. Tuan Azizi Aflasa. Aflasa maknanya muflis ya. Muflis ni maknanya rugi ya. Boleh. Terbaik. Aflasa. Terbaik. Contoh juga tuan-tuan muka surat 37. Ada dekat sana aina'a. Aina'a ni maknanya menjadi matang. Matang ni macam masak lah. Macam masak. Benda apa, buah tu menjadi masak. Buah tu menjadi masak. Contoh dekat sini saya bagi ayat dia. Aina'al mauzu. Maknanya apa? Maknanya adalah pisang tu telah menjadi masak. Macam tu tuan-tuan, telah menjadi masak ataupun matang. Bahasa Melayu dia matang ya? Bahasa Indonesia dia matang. Kalau bahasa Melayu dia mungkin matang juga tuan-tuan ya. Kalau silap boleh bagi tahulah. Menjadi masak. Jadi menjadi maknanya tuan-tuan. Ini contoh dia adalah pada muka surat 37. Yang lain tak ada saya jumpa ya. Tuan-tuan boleh nanti bagi tahulah apa yang tuan-tuan jumpa yang serupa dengan ni. Fungsi dia. Ini ada tuan-tuan boleh cari antara muka surat 32 sampai muka surat 38. Sampai pada muka surat 38 ada. Okey. Okey tuan-tuan ya. Itu yang fungsi wazan yang kedua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Ni contoh yang tadilah. Ni fakir, afqara, aina'a. Tadi ada aflaha, ada aflasa juga daripada Tuan Azizi. Ada juga tadi yang lain lah. Menjadi semua. Kalau aflaha, menjadi berjaya. Kalau afqara, menjadi fakir. Kalau aina'a, menjadi masak atau matang. Lepas tu ada aflasa, menjadi rugi ataupun rugi ya. Okey, macam tu. Jelas tuan-tuan ya? Okey, terbaik. Lepas tu, kalau dah jelas, kita cuba tengok lagi fungsi wazan af'ala yang lain lagi. Yang lain pada muka surat 125. Kita cuba tengok dekat sini tuan-tuan. Saya dah bagi dekat sini ni. Sobahun menjadi asbaha. Macam ni tuan-tuan. Okey ya. Saya ambil contohnya yang ketiga yang warna biru ya. Yang warna biru.
Okey. 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 Dekat sini saya cuba ambil perkataan dia, asbaha Khalidun nashitan. Maknanya apa? Khalid rajin pada waktu pagi. Khalid rajin pada waktu pagi. Okey. Okey tuan-tuan ya. Yang ini ni apa fungsi dia? Apa fungsi wazan dia? Kalau asbaha ni asal dia tuan-tuan sobah ataupun subuhun boleh juga. Sobah. Sobah tu maknanya apa? Pagi. Sobah tu tuan-tuan maknanya adalah pagi. Maknanya adalah waktu pagi ya. Waktu pagi ataupun waktu pagi lah, di pagi hari macam tu. Lepas tu berubah menjadi asbaha. Asbaha. Maknanya apa? Pada waktu pagi. Masuk pada waktu pagi lah. Masuk pada waktu pagi. Jadi maknanya telah masuk pada waktu pagi. Masuk pada waktu, pakai telah yang fi'il madi ya. Telah masuk pada waktu pagi. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau sobah hanya bermaknakan waktu pagi saja, waktu di pagi hari. Tapi kalau asbaha tuan-tuan, maknanya apa? Telah masuk pada waktu pagi hari. Telah masuk pada waktu pagi hari. Jadi kalau tuan-tuan nak menyatakan telah masuk pada waktu pagi, asbaha. Dekat sini tuan-tuan, ayat dia Khalidun, asbaha Khalidun. Khalid telah masuk pada waktu pagi dalam keadaan macam mana? Nashitan. Nashitan maknanya rajin. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi asbaha Khalidun nashitan. Pada waktu pagi Khalid tu rajin. Pada waktu pagi Khalid rajin. Kalau waktu apa Ustaz? Waktu duha contoh dia. Waktu duha saya bagi ya. Contoh waktu duha, adha. Adha. Waktu duha ni ya. Adha. Ini wazan af'ala juga. Waktu petang, amsa. Macam tu tuan-tuan ya. Kalau malam dia beza ya. Jadi adha, amsa, asbaha. Boleh tuan-tuan gunakan ni ya. Ni telah masuk pada waktu pagi. Okey, terbaik. Ini fungsi yang ketiga tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya fungsi dia adalah liddukhuli fi syai'i. Fi syai'. Maknanya apa? Masuk pada sesuatu. Masuk pada sesuatu tuan-tuan ya. Jadi maknanya sini ni telah masuk pada waktu pagi. Sobah tu pagi maknanya masuk pada waktu pagi. Jadi Khalid pada waktu pagi dalam keadaan rajin ataupun bersemangat. Macam tu tuan-tuan ya. Macam tu ya. Dekat sini banyak lagi fungsi wazan dia. Cumanya tuan-tuan, kita tak ambil semua. Saya akan ambil yang beberapa yang penting sahaja. Okey. Sekarang saya cuba nak i'rabkan yang asbaha Khalidun nashitan ni tuan-tuan. Asbaha Khalidun nashitan. Saya nak cuba i'rabkan lah secara nahwu dia. Okey. Nahwu dan tasrif ya. Okey. Ya tuan-tuan ya. Okey, asbaha Khalidun nashitan. Yang pertama tuan-tuan, kita cuba asbaha, fi'il madi dia. Fi'il madi dia asbaha juga ya. Asbaha tu fi'il madi lah. Asbaha. Itu fi'il madi dia tuan-tuan. Ini senang ni insyaAllah. Asbaha. Lepas tu sirah dia. Sirah dia ni fi'il madi ni. Ni fi'il madi. Lepas tu wazan dia. Apa ni wazan dia tuan-tuan? Asbaha. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan dia adalah af'ala. Okey. Lepas tu apa ni kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia? Dekat sini wazan ni af'ala. Kata kerja dia asbaha. Kata kerja dia asbaha.
Maka apa tu kata dasar dia tuan-tuan? Jazar dia, kata dasar. Tengok yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Apa dia? Sad, ba dan ha ya. Sad, ba dan ha. Jadi kata dasar dia adalah sad, ba dan ha. Maka apa ni bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Tengok pada kata dasar. Pada kata dasar tak ada huruf ilah, maka dia sahih. Sahih ada 3. Sahih apa ni? Sahih salim. Ni sahih salim ni tuan-tuan ya. Sahih salim. Terbaik. Sekarang tuan-tuan, kita cuba nahu dia. Kita cuba nahu dia. Asbaha yang pertama. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Ustaz, maknanya fi'il ni boleh jadi lazim atau muta'addi walaupun dalam wazan sama. Tuan Azizi, tak mesti dengan wazan af'ala ni semua muta'addi ya. Bukan semua wazan af'ala ni muta'addi, bukan. Bukan ya. Tak semua wazan af'ala muta'addi. Cuma dia ni, salah satu fungsi dia adalah menjadikan lazim menjadi muta'addi. Betul, salah satu dia ada yang muta'addi. Tapi tak semua muta'addi ya. Tak semua ya. Sebab tu fungsi dia banyak, bukan hanya menjadi muta'addi saja. Tapi ada juga yang maknanya fi'il pada yang wazan af'ala ni tak semua muta'addi, ada juga yang lazim. Macam tu ya. Okey. Cuba tuan-tuan semua asbaha. Macam mana tuan-tuan i'rabkan dalam ilmu nahwu dia? Dalam ilmu nahwu ya. Ada yang boleh? Dalam ilmu nahwu dia tuan-tuan. Ada yang boleh tak? Dalam ilmu nahwu dia. Macam mana kita i'rabkan dalam ilmu nahwu? Asbaha ni. Tak ada ya. Asbaha ni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tapi dia fi'il madhi mabniun ala al-fathi. Tapi tuan-tuan, dia ni fi'il madhi naqis. Sebab kenapa Ustaz? Sebabkan dia ni tak ada naqis ni maknanya kurang. Kurang tu apa? Dia tak ada fa'il. Dia tak punya fa'il. Yang dia punya hanyalah isim asbaha dan khabar asbaha. Isim asbaha dan khabar asbaha. Maknanya dia macam akana Ustaz. Betul. Wa huwa akhwat kana. Dia ni akhwat kana ya. Kawan kepada kana ya. Dia ni kawan kepada kana. Dia cara i'rab dia sama macam kana lah. Sama macam kana. Jadi tuan-tuan, tak ada fa'il dia. Yang ada dia hanya isim dan khabar dia. Jadi ini namanya fi'il madhi naqis mabniun. Naqis ni maknanya apa Ustaz? Fi'il madhi yang naqis, yang kurang, tak ada fa'il dia. Mabniun alal fathi wa huwa akhwat kana. Maknanya ada isim dia tak? Ada. Khalidun ni isim dia. Sama macam isim kana ya. Maknanya ini isim asbaha. Isim asbaha macam mana i'rab dia tuan-tuan? Marfu. Marfu dengan apa? Bid-dhammah. Jadi isim asbaha marfu'un bid-dhammah. Tak ada dia tak punya apa tuan-tuan, dia tak punya fa'il ya. Isim saja tuan-tuan. Isim ya. Isim asbaha marfu'un bid-dhammah. Okey. Lepas tu nasyitan jadi apa tuan-tuan? Ada yang boleh tak i'rabkan nasyitan? Sila tuan-tuan semua yang sudah hadir. Nasyitan jadi apa tuan-tuan? Ada tak yang boleh jawab? Kalau ada isim, maka jadi apa tu tuan-tuan? Dia menjadi apa? Menjadi khabar asbaha. Khabar asbaha macam mana i'rab dia? I'rab dia mansub. Mansub dengan apa? Bil fathah. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa yang asbaha ni tuan-tuan, dia ni macam kana. Dia ada isim dan ada khabar. Bukan maf'ulun bih ya. Dia khabar asbaha. Sebab tu dia mansub dengan fathah. Jadi tuan-tuan, ini ni sama macam kana. Kalau ada kana, mesti ada isim dan khabar dia. Khabar dia dalam bentuk nasab ya. Dalam bentuk mansub ya. Ini khabar isim dan khabar kana ya. Bukan maf'ulun bih ya. Okey, terbaik. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi asbaha
adalah fi'il madhi naqis mabni ala fathi wa huwa akhwat kana. Lepas tu Khalidun isim man asbaha marfu'un bid dhammah, nasyitun khabar asbaha mansubun bil fathah. Macam tu tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? Okey, insya-Allah jelas ni, insya-Allah. Okey. Kalau jelas tuan-tuan, maknanya itu sajalah untuk perbincangan kita hari ini tuan-tuan. Itu saja. Hanya 3 saja yang faedah yang kita bincangkan hari ini. Cumanya tuan-tuan, saya akan berikan satu pengumuman bahawasanya pada bulan Ramadan kita tak ada kelas tuan-tuan ya. Kita tak ada kelas ya. Kita tak ada kelas pada bulan Ramadan mungkin, dan insya-Allah saya akan sambung balik lepas Ramadan insya-Allah. Setakat ni untuk bulan Ramadan tak ada kelas kita. Jadi tuan-tuan semua dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan saya pun minta maaf tuan-tuan kepada tuan-tuan semua atas segala kekurangan, kesilapan saya, kesalahan saya, minta maaf, dan semoga kita semua boleh menjadi orang-orang yang bertakwa selepas bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah tuan-tuan. Expressnya Ustaz lambat sikit pick up. Okey. Tapi tuan-tuan yang ini benda ni sama ni saya pun juga ada bincang di kelas yang tahun lepas. Ada yang kelas tahun lepas lah. Yang kelas tahun lepas. Ataupun tuan-tuan nanti boleh tengok rakaman. Boleh apa dulu. Kalau saya laju, tuan-tuan tahan dia. Pause kan ya. Boleh macam tu. Atau tuan-tuan boleh contact saya terus. Boleh contact saya terus lah. Bagi yang nak belajar terus pada saya, nak contact saya, boleh contact terus pada saya. Nanti insyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan nombor saya daripada admin insyaAllah. Itu saja tuan-tuan semua. Selamat berpuasa dan minta maaf atas segala, mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khairin. Astaghfirukum. Hayya nakhtatim darsanal yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.